Okey, RBT tingkatan 1 hari ini cikgu akan menerangkan di bawah tajuk 5.1.2 komponen utama sistem petegasi. Jadi hari ini cikgu akan menerangkan tentang pemilihan tapak, sumber air, anggaran kos dan juga sistem pengairan untuk sistem tanaman petegasi. Okey, baik, kita tengok dahulu pemilihan tapak. Okey, pemilihan tapak ni adalah penting. Tanah yang kita perlukan adalah untuk kita jadikan tapak. Kita nak pasang sistem vegetasi ke atas tanah tu. Jadi tanah tu perlulah rata. Seperti dalam gambar yang cikgu tunjukkan ni. Tanah tadi telah diletakkan batu-batu kecil dan diratakan. Kenapa nak kena ratakan tanah tu? Okey, jangan bagi ada tinggi atau rendah. Jadi ini adalah penting kerana apabila air baja tadi kita pump, okey, akan dapat ke semua tanaman sama banyak, sama rata lah. Okey, kalau kita buat ada yang tinggi, ada yang rendah, jadi ada pokok yang akan dapat sedikit dan ada pokok yang dapat banyak. Okey, itu penting. Pemilihan tapak adalah rata. Okey, yang pertama perlu rata. Yang kedua, kuantiti air baja yang sama ke setiap pokok penting untuk mencapai tumbesaran yang seragam. Okey, bila air tadi sampai kepada polybag kita sama banyak, ada 10 polybag dapat sama banyak air baja tadi, jadi pokok kita akan mencapai tumbesaran yang seragam lah. Pokok tu akan membesar sama je ke semua. Itu sebab pentingnya tapak tadi hendaklah diratakan. Okey, yang kedua, kita kena sediakan sumber air. Okey, tapak untuk penanaman vegetasi memerlukan sumber air yang bersih. Kamu boleh ambil daripada air kolam, tasik, sungai, air mata air ataupun air paip. Okey, nak tahu bersih ke tidak, kualiti air tu kita mesti cek menggunakan pH meter supaya nilai dia adalah bersih lah. Okey, jadi barulah kita boleh guna air tadi untuk dilarutkan dengan baja, kemudian kita boleh guna untuk sistem vegetasi kita, tanaman pokok kita lah. Okey, seterusnya kita tengok anggaran kos. Anggaran kos ni maksudnya melibatkan duit lah, perbelanjaan untuk kita menyediakan tapak sistem vegetasi ni. Kos dia adalah tinggi pada permulaan. Okey, pada permulaan tinggilah sebab kita kena beli banyak, seperti sistem pengairan. Okey, sistem pengairan ni maksudnya kita kena beli tangki air, kita kena beli paip, kita kena beli set penitis. Okey, itu kita panggil sistem pengairan. Kemudian kita kena beli polybag. Okey, macam dalam gambar cikgu tunjuk ni, polybag ada macam-macam color lah sekarang ni. Jadi ada kecil, ada besar. Okey, kemudian media tanaman. Kita ada kokopit, sekam padi yang dah bakar ataupun sekam padi yang tak bakar lagi pun boleh guna. Okey, kemudian kita ada baja AB lah. Kemudian kita ada racun kulat, racun serangga. Semua tu kita kena kira sebagai modal untuk permulaan projek penanaman vegetasi. Okey, jadi 3 benda ni yang penting lah yang terlibat di dalam sistem projek penanaman vegetasi. Okey, baik. Kita tengok seterusnya sistem pengairan. Okey, sistem pengairan kita ada 3 jenis. Untuk kita tanam pokok ni kita ada 3 jenis sistem pengairan. Okey, yang pertama kita ada sistem pengairan percikan. Yang ni untuk tanaman yang luas lah maksudnya. Okey, jadi yang kedua kita ada sistem pengairan semburan kabus. Dan yang ketiga kita ada sistem pengairan titis. Okey, jadi kita tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan
sistem pengairan percikan. Okey, percik lah. Percik, semua orang tahu maksud percik. Okey, semburan melalui nozzle. Nozzle tu kamu tengok dalam gambar tu, kita ada nozzle. Okey, yang tu ada kepala nozzle yang akan berputar 360 darjah. Okey, kemudian air tadi akan dipam dengan tekanan yang tinggi lah, supaya percikan tadi kuat. Okey, air tadi terkeluar dengan kuat lah. Sebab nak bagi kena ke semua pokok kan, macam dalam gambar ni. Okey, jadi nozzle tu berpusing dan air tadi akan jatuh ke tanaman seperti air hujan lah. Okey, ini kita panggil sistem pengairan percikan. Okey, yang kedua kita ada sistem pengairan semburan kabus. Dia sama juga dengan sistem pengairan percikan tadi, cuma beza dia nozzle tadi adalah lubang nozzle tadi kecil sikit lah, lebih halus. Sebab apa halus? Sebab dia nak menghasilkan semburan kabus. Okey, air yang dipercikkan lebih lembut lah, macam yang semburan percikan tadi dia air dia kuat. Okey, tekanan pun kuat, jadi air dia laju lah. Yang ni semburan dia kabus saja. Jadi air yang semburan tadi tu lembut. Okey, selalunya sistem pengairan semburan kabus ni digunakan untuk tanaman sayuran. Sebab apa? Kerana tidak akan merosakkan daun-daun sayuran tadilah. Kalau kita guna sistem pengairan percikan yang mula tadi untuk tanaman sayuran, daun-daun sayuran tadi akan terkoyak. Okey, jadi hasil kita tak lumayan lah. Okey, seterusnya yang terakhir adalah sistem pengairan titis. Okey, jadi sistem pengairan titis ni adalah yang digunakan dalam penanaman vegetasi. Okey, jadi yang ni yang kita nak belajar ni. Okey, sistem pengairan titis. Untuk sistem pengairan titis ni, kaedah dia akan dibekalkan. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, okey, paip yang tengah tu akan disambunglah dengan set penitis. Okey, set penitis. Nama pun sistem pengairan penitis. Jadi slow lah. Tekanan dia rendah. Okey, sebab air yang keluar secara titis-titis. Tetapi kita kena set lah kekerapan air yang hendak disalurkan lah. Kemudian satu lagi, kalau kamu tengok set penitis ni, kita benamkan dia di tepi akar lah, dekat zon pengakaran. Jadi akar tadi tak payah nak bersusah payah kan. Jadi dia boleh serap nutrien ataupun baja tadi secara cepat lah. Sebab terus letak kat sistem pengakaran dia. Okey, dekat zon pengakaran. Okey. Kemudian sistem pengairan titis ni adalah paling berkesan lah di antara tiga-tiga sistem pengairan tadi, sistem pengairan percikan, sistem pengairan semburan kabus dan juga sistem pengairan titis. Jadi sistem pengairan titis ni adalah yang terbaik kerana tidak akan berlaku pembaziran air. Okey. Okey, kalau yang macam tadi, nozzle tadi pusing, air yang tadi pi rata. Tapi yang ni walaupun dia slow, tetapi dia terus masuk ke zon pengakaran dan akar tadi boleh sedut air ataupun kita kata boleh serap air dan juga baja tadi secara langsung lah, cepat. Okey, itu saja hari ini pelajaran kita. Sekian, terima kasih.